Jadi tak sesuai lah kalau kita duk ancam anak kita dengan neraka dengan dosa. Tak ikut macam ni, dapat dosa. Tiap-tiap hari duk dengar dosa neraka. Kena seimbangkan dengan syurga pahala. Seimbangkan pula lagi dengan cinta kepada Allah. Yang tu lagi bagus. Apakah antara pengajaran penting daripada kisah jannah, cerita tentang syurga ni? Antara pengajaran dia banyak. Antaranya, manusia ni perlukan teman. Contohnya kisah Nabi Adam. Dia duduk dalam syurga tu dah seronok dah. Segala nikmat pun dah ada dah dalam tu. Tapi bila dia lihat haiwan-haiwan berpasangan, dia nak berpasangan. Jadi ni salah satu nikmat lah, fitrah manusia. Dia nakkan pasangan. Dah untuk syurga dah nakkan pasangan. Macam tu juga dalam syurga yang akan datang ni pun, salah satu nikmat dia berpasang-pasangan juga. Itu fitrah manusia. Apa akan jadi sekiranya tidak diciptakan syurga? Makin ramailah orang yang malas-malas, kerana tiada motivasi. Lepas kita mati ni, kamu baik macam mana pun, hidup macam biasa lah, tidur dalam kubur. Baring je, kedip mata baring je dalam kubur. Tak pergi mana-mana. Kita buat apa, buat baik kan? Tak ada guna. Sekadar baring je, tak ada guna. Jadi orang tak mau amal ibadah, pun tak mau buat baik, pun tak mau tolong orang, pun tak mau. Sebab dia tahu dia tak dapat apa-apa. Tapi bila ada syurga ni, dia nak dapatkan benda tu. Kalau tak ada, orang jahat ramai. Tak apa guna buat baik, tak dapat apa. Neraka pun macam tu juga. Seandainya tak ada lah neraka tu, Tuhan tak ciptakan neraka, Tuhan ciptakan syurga saja, ataupun dua-dua pun Tuhan tak cipta, orang akan buat jahat. Dia tahu dah, lepas dia mati nanti dia hilang jadi debu semua, tak masuk neraka dah. Jadi di dunia ni dia buat jahat. Dalam keadaan orang percaya neraka pun orang nak buat jahat lagi. Apatah kalau tak ada neraka tu, lagi dah orang buat jahat. Jadi syurga neraka ni sebagai inilah motivasi. Jadi kesimpulannya, ilmu tentang syurga ni penting. Sebab tu dalam Quran banyak cerita tentang syurga. Dari segi pengajaran, kita kenalah galakkan diri kita dan keluarga kita cari ilmu tentang syurga. Kita harapkan dapatlah kita masuk ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang kita sayang dan dapat nikmat yang tertinggi, iaitu memandang wajah Allah. Itulah dari segi rumusannya. Dari awal tadi kita tengok konsep syurga, nama-nama syurga, nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Kemudian kita bahaskan tentang beribadah kerana syurga, beribadah kerana dosa dan neraka, beribadah kerana pahala dan syurga. Jadi seandainya kalau tak ada lah ni, syurga neraka ni, orang jahat akan ramai. Dalam keadaan ada syurga neraka pun ramai orang jahat. Tambahlah kalau tak ada. Orang nak berubah pun kerana syurga neraka. Kalau tak ada syurga neraka ni mungkin tak berubah. Sebab tak ada benda-benda yang dia takut dan tak ada benda-benda yang dia nak capai. Adakah kita ni akan berubah hanya setelah perginya muda, hadirnya tua? Kenapa nak berubah ni? Dia dah tua dah, cukup dah tu. Dia berubah tu sebab tua, bagus. Tapi kalau boleh kita nak berubah kerana Allah, bukan sebab tua tu tadi. Kalau dapat, tak dapat berubah sebab tua tadi tu, kira bagus tak? Adakah kita ni akan berubah hanya setelah hilangnya cekang, datangnya kendul? Dah kendul, dah kulit-kulit, barulah terasa nak berubah. Adakah sebab tu? Bagus kalau berubah sebab tu, tapi mahal rendah sikit lah. Kalau boleh masa muda lagi kita berubah. Adakah kita ni nak berubah setelah menjauhnya teman, timbulnya kesepian? Orang-orang pun pakat lari pada kita, dah barulah nak rasa nak berubah. Ataupun setelah berkurangnya pujian, bertambahnya kejian. Masa muda tu kita cantik, lawa, kacak semua, orang duk puji. Bila dah berumur tu dah orang tak pandang dah.
Orang kata ni tak handsome dah ni, tak lawa dah ni. Masa tu kau baru nak berubah. Seandainya sentiasa muda je, tak berubah lah kita. Adakah kita ni nak berubah setelah perginya harta sampainya apa-apa? Dah miskin, sebab miskin tu nak berubah. Adakah kita ni nak berubah sebab jatuhnya kedudukan? Adakah kita ni nak berubah hanya setelah perginya lapang, datangnya musibah? Setelah hilangnya nama, dilupa jasa. Setelah perginya kecukupan, datangnya meminta-minta. Dulu kita hidup mungkin mewah, kita lupa Tuhan, tak mau berubah. Tiba-tiba sampai satu ketika tu kita ni hidup susah, sampai ke peringkat minta-minta dengan orang. Masa tu kau nak berubah? Berubah setelah menjauhnya katil di rumah, digantikan dengan katil di hospital. Masa di rumah sihat-sihat, tak mau berubah. Dah masuk hospital baru kita niat nak berubah. Adakah setelah sampai waktu tu baru nak berubah? Setelah perginya peluang, datangnya sesal. Adakah sekiranya tidak hadir itu semua, yang kendur tadi tak datang, sepi tak datang, sakit tak datang, maka kita tak mau berubah? Jadi kita lihat, bukan orang lain, diri kita sendiri pun, kita ni berubah sebab benda-benda tadi tu. Sebab kita ni semakin tua, kita dah semakin tak larat, kita punya harta semakin kurang, kita punya kesihatan pun dah semakin jadi sakit, kita punya masa lapang pun dah semakin jadi musibah. Masa tu kita berubah. Jadi perubahan kita tu banyak disebabkan benda-benda mendatang. Bagus ke tak bagus? Bagus. Bukan kata tak bagus. Apalah ni, kamu ni masa senang tak mau ingat Tuhan, dah susah baru ingat nak sembahyang. Baguslah. Itu bagus. Bukan kata tak bagus, bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau kita dapat berubah sebelum semua ni datang. Kalau dapat ini hebat. Orang muda-muda dapat dapat. Muda-muda dapat sebelum tua. Jadi orang soleh sebelum tua pun. Sebelum sakit, sebelum susah, sebelum banyak tanggungan, dapat berubah, itu lagi cantik. Sebab dia berubah kerana Allah. Memang bagus kalau kita berubah kerana itu semua. Memang bagus. Itu tanda Tuhan sayangkan kita lah. Sebab tu dia datangkan sakit, datangkan tua, datangkan musibah. Tapi lebih baguslah kalau kita dapat berubah semata-mata kerana Allah sebelum semua tu datang. Sebab tu Tuhan ni dia suka kalau orang muda yang taat kepada Allah. Kan? Ini salah satu daripada 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Jadi macam syurga neraka tadi juga. Sebab tu ahli sufi dia selalu tanya, apakah kalau tidak dia diciptakan syurga dan neraka, maka Allah tidak layak disembah? Bila sampai ke peringkat sufi ni, dia menyembah tu sebab dia cintakan Allah. Bukan kira syurga neraka dan makam dia. Tapi bila iman dia jatuh, dia guna balik syurga neraka. Iman dia naik, dia tak pakai lagi. Dia seandainya lah syurga tu Tuhan tak buat, rasa-rasa ada ke orang nak sembahyang? Seandainya neraka tak ada tak orang nak sembahyang? Rasa tak ada orang sembahyang. Dia tahu lah lepas mati tak dapat apa. Jadi untuk apa sembahyang? Nasib baiklah ada syurga dan neraka sebagai motivasi. Jadi kalau kita ni berubah, beribadah sebab nakkan syurga dan neraka, bagus. Tapi kita harap dapat peringkat tinggi lagi, kita beribadah tu kerana Allah semata-mata, sebab cintakan Allah, kerana Allah tadi tu. Yang tu lagi bagus. Jadi rasanya sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita nak bicara tentang neraka. Hari tu kita tengok neraka mengikut agama-agama lain. Sekarang nak tengok neraka mengikut Al-Quran dan hadis. Dulu kita tengok agama Hindunya, agama Budanya, agama Taunya. Ini Quran dan hadis. Macam mana keadaan neraka ni, apa ada di dalam dia. Jadi sekali lagi kita harapkan supaya satu hari nanti kita dapat beribadah semata-mata kerana Allah. Mungkin di hujung usia kita tu kalau dapat jadilah. Takkan kita sekadar nak pada makan beribadah kerana syurga, beribadah kerana neraka tadi tu. Kita nak hujung-hujung hayat kita dapat menjadilah beribadah kerana cinta akan Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.